Hai semua, hai semua, apa khabar? Cikgu Hai kawan-kawan semua, selamat datang dalam Maxis Ikhlas Klinik SPM 2022 #Hebat dalam Exam. Apa itu Maxis Ikhlas? Maxis Ikhlas adalah sebuah program komuniti perdana Maxis yang membawakan pembelajaran digital untuk semua pelajar Malaysia. Inisiatif ini menawarkan cara pembelajaran yang menyeronokkan melalui penyediaan akses percuma kepada kandungan pendidikan berkualiti dan pelbagai aktiviti menarik. Masih ada yang belum mendaftar? Jom sama-sama kita ke portal Maxis Ikhlas untuk daftar sekarang. Segala maklumat, latihan dan kuis untuk klinik SPM 2022 juga akan disediakan di portal ini. Sila layari pautan yang diberikan untuk mendaftar. Kami juga ada peraduan klinik SPM 2022. Guru-guru boleh menyertai dengan memuat naik gambar atau video ulasan pendek beserta caption menarik di laman Facebook, Instagram atau TikTok. 20 penyertaan dengan bilangan likes yang tertinggi akan berpeluang memenangi baca tunai KFC sehingga RM500. Muat turun gambar atau video menarik beserta dengan caption. Caption wajib disertakan dengan nama, sekolah dan nama kelas jika ada dan subjek pelajar yang hadir. Untuk maklumat lanjut, sila klik link di dalam chat. Kami juga bawakan sesi bimbingan khas dari Tutors in Action untuk 25 pelajar yang terpilih. Jadi, jangan lupa isi borang maklum balas dan borang kehadiran Maxis Ikhlas Klinik SPM 2022 untuk berpeluang dipilih. Sebelum saya memberikan pentas ini kepada guru kita pada hari ini, izinkan saya berkongsi beberapa peraturan untuk tutorial secara langsung ini. Para pelajar yang gagal mematuhi peraturan akan dikeluarkan daripada saluran Zoom dan YouTube oleh pihak pentadbir. Sila gunakan bahasa yang sesuai. Tiada spam dalam chat. Angkat tangan anda atau type jika anda mempunyai sebarang soalan kepada guru. Sebelum sesi tamat, sila isi borang kehadiran yang akan diberikan kepada anda selepas sahaja sesi daripada para guru. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, apa kata kita lakukan mood check? Bagaimanakah perasaan anda semua pada hari ini? Dari skala 1 hingga skala 10. Di skala 1, anda berasa sangat sedih dan di skala 10, anda berasa sangat gembira. So, di manakah mood anda pada hari ini? Type jawapan anda dalam ruang chat sekarang. Baiklah, terima kasih atas semua respon anda. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan klinik SPM 2022 tahun ini. Hai kawan-kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa khabar semua peserta yang menyertai kelas pada malam ini? Selamat sejahtera, selamat datang. Saya ucapkan kepada anda semua yang menyertai kelas pada malam ini bersama saya, Cikgu Ezar, untuk klinik SPM Bahasa Melayu 2022 Anjuran Maxis yang di bawah program Maxis E-Class pada malam ini. Cuba komen sikit, apakah keadaan anda semua pada malam ni, sihat ke? Okey, cuba komen sikit dari negeri mana semua ni? Okey, dari Sabah ke, dari Sarawak ke, dari Johor ke, dari Selangor ke, ada dari KL. Okey, Sabah.
Alright, okay. Lagi. Dari Melaka gitu. Okay, lagi. Dari Melaka tu dekat mana tu? Okay, kita nak meraihkan kehadiran para pelajar sekalian pada malam ini. Okay, cuba komen lagi. Ada ni dalam ni tingkatan berapa ni? Tingkatan 1 ke? Tingkatan 5 ke kan? Okay, saya tengok. Tingkatan 5. Ada yang tingkatan 4 kat sini ke? Okay, baik. Bagus. Okay, ada cikgu-cikgu ke dalam ni? Okay, pelajar, Sabah. Okay, Kuala Lumpur. Okay, lagi. Dari mana? Dari mana? Dari mana anda semua ni? Okay, baiklah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan program pada malam ini. Sebelum tu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Maxis atas undangan ini kerana mengundang saya sebagai penceramah untuk sesi Bahasa Melayu, slot Bahasa Melayu Klinik SPM 2022, iaitu di bawah program Maxis kelas Klinik SPM Bahasa Melayu 2022. Jadi para pelajar sekalian, kita nak mulakan pembelajaran kita pada malam ini dengan topik ataupun kupasan kertas 1 bahagian A, iaitu kita fokus kepada teknik menjawab Bahasa Melayu kertas 1 bahagian A. Baiklah, kita pergi kepada beberapa objektif kelas kita pada malam ini. Okey, apakah objektif kita pada malam ni? Yang pertama, untuk memahami format baharu Bahasa Melayu SPM KSSM. Okey, yang kedua, untuk memahami format dan teknik menjawab soalan bahagian A kertas Bahasa Melayu SPM KSSM. Seterusnya, kita juga nak menguasai beberapa aspek ejaan. Okey, dan membincangkan isu-isu tentang ejaan. Seterusnya untuk menguasai beberapa teknik menulis karangan dan akhirnya untuk menghasilkan karangan bahagian A berpandukan teknik yang telah diterangkan. Okey, jadi kita akan fokus lebih lanjut tentang cara untuk menulis karangan bahagian A. Baiklah, cuba komen sikit, adakah anda semua sudah bersedia? Sudah bersedia ke? Sudah bersemangat ke belum? Ya, nak belajar kena bersemangat. Cuba jawab sikit yang ada dalam Zoom ni. Okey, bagus. Okey, saya suka motivasi-motivasi daripada semua ni. Okey, terima kasih para pelajar yang telah menyertai. Saya nampak anak murid saya dalam ni. Jadi saya seronok. Okey, baik. Kita teruskan pada malam ini. Okey, kita pergi kepada format dahulu. Okey, jadi pelajar yang ada dalam ni boleh buat catatan ya. Jangan lupa buat catatan. Okey, format Bahasa Melayu SPM KSSM. Okey, untuk format baharu, format sekarang ni lah kan. Okey, kita ada 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Jadi kertas 1 tu ialah kertas karangan lah. Okey, yang meliputi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, kalau karangan bahagian A itu 30 markah. Okey, manakala karangan bahagian B pula jumlahnya 70 markah. Jadi 30 tambah 70 bersamaan dengan 100 markah. Okey, itu untuk kertas 1. Okey, kalau kertas 2 pula lebih kepada tata bahasa, sastra dan juga rumusan. Okey, kita pecahkan kepada 3 lagi bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, jadi bahagian A itu ialah tata bahasa lah, meliputi 35 markah, bahagian B 35 markah juga berkaitan dengan pemahaman sastra dan bahagian C lebih kepada rumusan iaitu 30 markah. Jadi kita tambah semua, kertas 2 dapat 100 markah juga. Okey. Seterusnya kertas 3 ialah lisan. Okey, ujian lisan meliputi ujian bertutur dan juga ujian mendengar. Jadi kalau ujian bertutur tu 70 markah, manakala ujian mendengar tu 30 markah. Jadi ini format yang baharu sekarang ni lah yang akan anda duduki pada tahun ini sejak tahun lepas lagi. Okey, jadi untuk Bahasa Melayu dia ada 3 kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, baiklah. Yang ini sampai sini setakat ni boleh faham ke? Okey, cuba interaksi bersama saya. Boleh ke tak boleh? Jelas ke tak jelas pada waktu sekarang ni? Sampai sekarang ni okey ke tak okey? Masih stabil Masih semangat lagi Okey, bagus. Okey, sebab kita nak pergi ni jauh sikit ya. Cuba bagi emoji banyak sikit. Saya nampak ada tanda suka ni thumbs up ni. Dia keluar naik-naik. Ada love lagi. Okey, terima kasih. Tekan. Saya suka tengok benda ni berlegar-legar ya. Oh, ada love lah. Banyaknya love untuk saya. Okey, terima kasih atas perkongsian love itu. Okey, good. Baiklah, kita teruskan kepada yang seterusnya.
Okey, kita pergi kepada karangan bahagian A. Okey, karangan bahagian A ini dia termasuk dalam kertas satu kan yang kita bincangkan tadi. Jadi dalam kertas satu kita akan lihat kepada karangan bahagian A. Okey, baik. Bahagian A, apakah pengenalan bahagian A ini? Yang pertama, karangan bahagian A ini dinamakan sebagai karangan berdasarkan pelbagai bahan rangsangan. Maksudnya soalan karangan ini akan ada pelbagai bahan. Okey, ada pelbagai bahan untuk para pelajar. Para pelajar akan diberi pelbagai bahan dalam soalan tersebut. Okey, contohnya mungkin poster, mungkin iklan, okey, mungkin carta, mungkin rajah dan sebagainya lah. Jadi, soalan ini ada satu soalan sahaja, wajib dijawab. Okey, wajib dijawab lah sebab ada satu saja kan. Jadi wajib dijawab. Okey, bahan dibekalkanlah macam-macam bentuk. Mungkin poster, mungkin iklan, mungkin petikan, mungkin gambar dan sebagainya. Itu sebab namanya karangan berdasarkan pelbagai bahan rangsangan. Maksudnya kita akan tulis karangan berdasarkan bahan yang telah diberikan kepada kita. Itu maksudnya karangan berdasarkan pelbagai bahan rangsangan. Okey, tema, dia ada tema. Tema sudah dinyatakan kepada para pelajar. Soalan sudah ada tema, jangan risau. Okey, senang cerita nak cari tema, lihat selepas perkataan tentang. Lihat selepas perkataan tentang. Jadi tengok soalan tu, cari perkataan tentang, selepas perkataan tentang itulah dia temanya. Ya, itulah dia temanya. Okey, fokus tu apa? Okey, fokus ni ada setengah guru menggunakan istilah kata kunci. Ada setengah guru menggunakan istilah fokus. Jadi Cikgu Eza menggunakan istilah fokus, kata kunci lah. Antara fokus yang biasa digunakan termasuklah punca, kesan, kebaikan, cara dan sebagainya. Jadi di sini fokus untuk bahagian ini ada macam-macam keadaan. Okey, fokus untuk bahagian ini ada macam-macam keadaan. Yang pertama, mungkin fokus tu dinyatakan. Okey, mungkin fokus itu dinyatakan. Yang kedua, mungkin fokus tersebut tidak dinyatakan. Okey, seandainya fokus tersebut tidak dinyatakan, maka kita boleh mencari fokus daripada bahan yang diberikan. Okey, maksudnya kita cari fokus daripada bahan yang diberikan. Itulah fungsi fokus tersebut, bahan tersebut. Okey, kita mencari fokus daripada bahan-bahan yang diberikan. Okey. Kemudian kita akan kenal pasti format. Okay, kerana soalan bahagian A ini boleh merangkumi karangan berformat ataupun karangan tidak berformat. Contohnya karangan email, karangan resume, karangan surat dan sebagainya lah ikut pada keadaan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada cari maklumat daripada bahan kemudian salurkan. Okey, untuk soalan ini disebabkan dia ada bahan kan. Jadi kita perlu cari maklumat daripada bahan tersebut. Okey, dan salurkan dalam karangan kita. Apa maksud salurkan? Kita letaklah di mana yang sesuai. Okey, bahan tu sudah ada. Okey, kita dapati, oh ini fokus dia, ini tema dia. Jadi kita ambil satu isi di situ ataupun satu maklumat di situ. Kita ambil maklumat tersebut masuk dalam karangan kita. Mungkin kita nak masuk dalam pendahuluan, mungkin nak masuk dalam isi, dalam contoh, huraian, penegasan ataupun penutup. Terpulang kepada kreativiti kita. Okey, akhirnya kita akan tulis karangan lah. Kita akan tulis karangan seperti yang kita ketahui karangan ada 3 komponen iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, jadi kita pilihlah kita nak letak maklumat tadi dalam pendahuluan ke, isi ke, penutup. Yang paling penting para pelajar perlu ingat karangan yang dihasilkan tersebut mestilah dalam lingkungan patah perkataan yang ditetapkan iaitu 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, 150 hingga 200 patah perkataan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Mesti dalam lingkungan patah perkataan yang telah dinyatakan. Okey. Dan seperti yang telah diberitahu sebelum ni, karangan bahagian A ini jumlahnya 30 markah. Okey, 30 markah. Baik, sampai sini pengenalan karangan bahagian A ni. Okey ke? Masih lagi okey? Steady? Steady? Okey, cuba bagi emoji sikit. Emoji love ke? Yes. Emoji thumbs up. Ibu jari. Okey, emoji gembira ke, senyum ke. Okey, baik. Saya suka dia dah berlegar-legar lagi. Okey, saya suka tengok bentuk-bentuk tu keluar kan. Baiklah, kita teruskan kepada peringkat seterusnya iaitu teknik menjawab. Okey, jadi macam kita bincangkan tadi, ini ialah karangan bahagian A. Bila karangan bahagian A ni dia ada bahan. Kita perlu cari maklumat daripada bahan tersebut. Pilih maklumat yang sesuai yang kita rasa kita boleh hurai banyak. Okey. Lepas tu kita akan letak dalam karangan kita pelbagai aspek lah, pelbagai komponen. Mungkin kita nak letak dalam pendahuluan, mungkin
kita nak letak dalam isi atau mungkin kita nak letak dalam penutup, tertakluk pada kreativiti kita. Jadi sekarang Cikgu Eza akan berkongsi teknik menjawab untuk soalan ini. Okey, Cikgu Eza dah buat dalam bentuk carta yang cantik ni. Okey, pertama sekali tolonglah baca arahan soalan dengan telitinya. Kerana arahan soalan ni berbeza-beza ya, ikut tahun, ikut latihan, ikut soalan. Jadi baca arahan dahulu. Kemudian teliti semua bahan. Tengok bahan yang dia bagi. Mungkin dia bagi pantun, mungkin dia bagi poster, mungkin dia bagi gambar, rajah dan sebagainya lah. Cuba kira bilangan bahan tersebut. Okey, supaya kita tidak tertinggal bahan. Okey, kita tak boleh tertinggal bahan. Kalau bahan dia ada 3, kita kena sentuh setiap bahan itu. Jangan abaikan. Okey, buang masa lah. Okey, penggubal soalan tu menyediakan bahan sebanyak 3, tapi kita tak guna pun bahan tersebut. Jadi rugilah. Okey, kita kena guna dan manfaatkan semua bahan. Kemudian kenal pasti tema. Cari tema seperti yang telah diberitahu tadi, tema tu selepas perkataan tentang. Jadi cari perkataan tentang, selepas perkataan tentang tu ialah temanya. Jadi itulah dia temanya. Okey, seterusnya fokus. Kita tahu kita nak tulis karangan tema ini, tapi apakah fokus karangan tersebut? Jadi kita boleh cari daripada bahan. Seandainya sudah dinyatakan, jadi kita ikut sajalah yang dah dinyatakan tersebut. Tapi kalau tidak dinyatakan, kita perlu cari daripada bahan. Kita kena teliti bahan yang diberikan tu. Tengok betul-betul, baca betul-betul bahan tersebut. Okey, kemudian kita kenal pasti apakah tema dan juga fokus bahan tersebut. Tema kita dah tahu, okey, daripada arahan soalan. Tetapi yang lebih penting ialah fokus. Jadi kalau dia tak bagi, lihat daripada bahan yang dinyatakan. Cari maklumat. Bahan tersebut ada macam-macam ya, mungkin pantun, mungkin sajak, okey, mungkin poster, mungkin artikel. Jadi dia terlalu ada banyak maklumat. Okey, ada terlalu banyak maklumat, maka kita pilih maklumat yang sesuai untuk kita gunakan dalam karangan itu nanti. Okey, kerana kita tidak mungkin akan pilih semua maklumat yang diberikan. Sudah pasti kita akan pilih mana yang perlu sahaja. Asalkan kita sentuh setiap bahan. Jangan abaikan mana-mana bahan. Kesian bahan tersebut. Okey. Setelah kita ada maklumat, kita salurkan maklumat tersebut. Okey, kita dah baca soalan, baca arahan, kita dah tahu tema, dah tahu fokus, kita dah baca bahan. Oh, pantun, ini poster, okey, ini artikel. Jadi kita ambil maklumat-maklumat yang sesuai. Dah ada maklumat, kita nak buat apa? Kita salurkan dalam karangan kita. Okey? Itulah sebabnya karangan ini dinamakan sebagai karangan berdasarkan pelbagai bahan rangsangan. Jadi kita buat karangan berdasarkan bahan rangsangan yang dinyatakan. Okey, jadi kita pilih maklumat yang sesuai, kita masukkan dalam karangan kita. Mungkin pelajar ni nak masukkan maklumat ni sebagai pendahuluan. Mungkin pelajar ni nak masukkan sebagai isi. Mungkin ada pelajar disesuaikan dia dalam huraian, contoh ataupun penutup, terpulang kepada kreativiti para pelajar. Dan akhir sekali, kita tulislah karangan kita dengan baiknya, dengan eloknya dan jangan lupa buat semakan, okey, supaya karangan kita itu kalau boleh kuranglah kesalahan. Okey, baik, saya lihat ada beberapa soalan di sini, iaitu karangan bahagian A berapa perenggan, karangan bahagian B berapa perenggan. Baiklah, untuk menjawab soalan ini tertakluk pada kemampuan penulisan para pelajar. Okey, kalau Cikgu Eza syorkan untuk karangan bahagian A 4 perenggan. Karangan bahagian A 4 perenggan. Karangan bahagian B 5 perenggan. Karangan bahagian B 5 perenggan. Okey, macam biasa sama saja karangan bahagian A dan bahagian B. Karangan bahagian A kena ada pendahuluan isi penutup, karangan bahagian B juga kena ada pendahuluan isi penutup. Okey, jadi pendahuluan 1 perenggan, penutup 1 perenggan kan. Tadi kan Cikgu Eza kata bahagian A 4 perenggan kan. Jadi 1 perenggan tu sudah untuk pendahuluan, 1 perenggan sudah untuk penutup, lagi 2 di tengah tu ialah perenggan isi. Jadi untuk bahagian A, buatlah 4 perenggan, 2 perenggan isi, 1 pendahuluan, 1 penutup. Okey, untuk bahagian B dia lebih 1 pada bahagian isi lah. Iaitu kalau bahagian B 5 perenggan, okey, 1 pendahuluan, 1 penutup dan tengah-tengah tu 3 isi. Ini sure cadangan semata-mata. Okey, seandainya pelajar mahu tulis lebih sikit, tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Ataupun mungkin kurang sikit, tidak ada masalah. Okey, yang paling penting untuk bahagian A, bahan mesti sentuh semua dan yang paling penting patah perkataan perlulah dijaga. Okey, patah perkataan perlulah dijaga maksudnya tidak boleh melebihi 200 patah perkataan. Itu yang paling penting. Nak buat berapa perenggan pun tak kisah, yang penting ada semua maklumat daripada bahan tersebut. Okey, maksudnya maklumat tu kita sentuh, kita tidak abaikan. Okey, dan yang paling penting patah perkataan tidak lebih daripada yang telah dinyatakan. Okey, harap menjawab soalan ini. Kita teruskan kepada bahagian seterusnya.
Okey, macam mana kita nak kenal pasti tema? Okey, jadi tema ni sebelum itu tema ialah cerita utama karangan. Okey, cerita utama karangan. Okey, dia ada selepas perkataan tentang. Jadi awak baca soalan, awak tengok perkataan tentang, tengok selepas perkataan tentang. Itulah dia tema. Okey, contohnya sukan, kesihatan, wabak penyakit, permainan tradisional, kemalangan jalan raya, pendidikan dan sebagainya. Ini semua tema. Okey, contohnya huraikan pendapat anda tentang amalan membaca. Ini soalan yang akan keluarlah contohlah macam ni arahan dia. Okey. Macam Cikgu Eza katakan tadi, nak cari tema selepas perkataan tentang kan? Selepas perkataan tentang. Okey. Cuba bagi tahu Cikgu Eza dalam ruangan chat sekarang, sesiapa yang ada dalam Zoom ni, okey, dalam YouTube pun boleh. Apakah tema soalan ini? Okey, apakah tema? Ya, betul. Yang jawab dalam Zoom ni bagus. Tengok perkataan tentang dekat situ kan. Tentang ada kat situ. Jadi selepas perkataan tentang tu ada perkataan amalan membaca. Maka tema dia ialah amalan membaca. Senang saja kan. Sebab dalam arahan tu sudah ada temanya. Jadi kita kena buka mata besar sikit je. Tengok ada perkataan tentang. Selepas perkataan tentang itulah tema dia. Iaitu tema dia amalan membaca. Bagus. Okey. Tolong bagi emoji tanda tangan ni, thumbs up ni, tolong bagi emoji bagus sikit, bagi Cikgu Eza bersemangat sikit. Yes, gitu. Okey. Kerana anda telah berjaya menjawab soalan ini, saya pasti anda mampu menulis karangan yang cemerlang. Okey. Kerana yang penting jangan salah tema. Sesiapa yang salah tema, karangan tersebut akan dikira karangan terpesong. Bila karangan itu terpesong, saya minta maaf sangat-sangat, Cikgu Eza minta maaf sangat-sangat, markah tidak akan tinggi. Markah tidak akan tinggi lah. Bermaksud markah awak akan rendah kerana tema pun sudah salah. Cerita benda lain, jawab benda lain. Macam itulah keadaannya. Jadi hati-hati, tema perlu sentiasa betul. Okey, terima kasih kepada para pelajar yang menjawabnya. Seterusnya, macam tadi kita tahu tema dah ada, kita tengok fokus pula. Okey, apakah fokus karangan tersebut? Macam manalah nak cari fokus ni kan? Okey, fokus maksudnya hala tuju sesebuah karangan. Okey, dia lebih mendalam. Contoh tema tadi amalan membaca kan. Jadi mungkin faedah membaca, keburukan jika tidak membaca, cara untuk menarik minat pelajar membaca dan sebagainya. Macam itulah. Jadi fokus ni hala tuju karangan. Contohnya tema tadi ke amalan membaca kan. Jadi kita mungkin akan tulis tentang faedah, tentang punca, generasi muda tidak membaca, langkah untuk memupuk minat membaca, keburukan jika tidak membaca atau malas membaca. Jadi yang merah-merah ni semua ialah fokus. Gitu. Jadi yang merah-merah semua ni ialah fokus karangan tersebut. Kita tak tahu, mungkin soalan keluar tentang faedah, mungkin tentang punca, kita tak tahulah. Jadi ada beberapa isu tentang fokus ini. Yang pertama, kalau pelajar salah tema, salahlah karangan tu kan. Sama juga kalau salah fokus, salahlah karangan tersebut. Markah akan terjejas. Soalan minta faktor, para pelajar tulis keburukan. Salah. Minta maaf sangat-sangat. Salah. Bila salah, maka markah akan berkurang. Okey, yang kedua, apa isu yang kedua? Jika pelajar menulis fokus yang sama maksud, tiada masalah. Contoh soalan tersebut, soalan faktor. Okey, jadi pelajar jawab punca. Tidak ada masalah. Faktor dan punca benda yang sama. Punca, faktor, alasan, sebab ini perkara yang sama. Faedah, manfaat, kepentingan, kelebihan, kebaikan, benda yang sama. Jadi apabila pelajar menulis sedemikian, pelajar akan tetap dapat markah seperti biasalah kerana benda yang sama. Tetapi kalau soalan minta lain, awak jawab lain, itu tak bolehlah sebab dah lari daripada tema ataupun fokus yang sepatutnya. Okey, yang ketiga, kalau fokus tu ada dalam karangan, awak ikut sajalah. Contohnya arahan dia kata, huraikan pendapat anda tentang faedah membaca. Jadi faedah tu sudah ada perkataan faedah tu di situ, teruskan karangan tersebut. Terus tulis, tak ada masalah. Okey, seandainya tidak dinyatakan, itulah fungsi bahan yang dibekalkan. Awak carilah perkataan-perkataan yang ada dalam bahan tersebut. Kemungkinan besar itulah dia fokusnya. Awak baca bahan-bahan tersebut, awak tengok ada perkataan faedah, ada perkataan manfaat. Mungkin itulah dia fokusnya. Jadi bermaksud bahan tersebut fokusnya manfaat, fokusnya faedah, maka karangan tersebut fokusnya faedah ataupun manfaat. Benda yang samalah. Jadi awak kena cari daripada bahan kalau tidak dinyatakan secara jelas. Okey, kalau dah ada,
Ikut saja. Kalau tak ada, kena tengok daripada bahan. Okey, setakat sampai sini fokus. Okey ataupun tidak okey? Masih stabil, masih okey, masih bagus? Boleh ke? Ya, macam tu. Okey, bagus. Bagi banyak sikit. Tekan, 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 tekan lagi. Okey, bagus. Maksudnya setakat ni boleh faham lah. Jadi langkah tadi kita kena tahu tema kan? Lepas tu kena tahu fokus kan? Okey, kita pergi kepada peringkat seterusnya. Okey, cuba berbincang dengan Cikgu Eza lah kan kalau faham lah kalau betul-betul faham apakah fokus yang sesuai untuk maklumat di bawah. Okey, contoh tema dia sukan. Tema dia sukan, bahan satu ni dibagi isi bersukan dapat menyihatkan tubuh badan. Bahan dua ni ibu bapa perlulah menggalakkan anak-anak bersukan. Bahan tiga ni berjoging, bermain badminton dan berenang. Agak-agaknya lah kan. Okey, tema dia dah bagi dah sukan kan. Tetapi sekarang ni ada 3 bahan. Okey. Jadi, apakah fokus bahan satu, bahan dua dan bahan tiga? Cuba jawab, cuba komen sikit yang dalam YouTube tu. Cuba komen. Yang dalam Zoom, cuba komen. Bahan satu tu fokus di apa, Bahan dua fokus di apa, Bahan tiga fokus di apa, Okey, baik Cikgu Izzah sudah melihat jawapan. Ya, para pelajar ni hebatlah pada malam ni. Okey, baguslah semua ni. Okey, baik. Bahan satu, fokusnya ialah apa? Fokusnya ialah faedah. Siapa yang tulis kebaikan tu betul lah, manfaat pun betul. Kenapa kita tahu faedah? Daripada perkataan dapat menyihatkan tubuh badan tersebut. Jadi itu menunjukkan bahawa itulah dia faedah bahan faedah bersukan lah. Okey, jadi bahan satu fokusnya faedah. Okey, bahan dua Cikgu Izzah nampak perkataan peranan. Okey, langkah. Jadi jawapannya betul. Sebenarnya langkah ataupun cara. Okey, ataupun usaha. Peranan pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah sebab dia masih lagi berkaitan. Okey, masih lagi berkaitan. Jadi bahan dua itu langkah, cara ataupun usaha. Okey, bahan tiga. Cuba tengok bahan tiga. Dia bagi jogging, badminton dan juga berenang. Ada ni. Pelajar ni jawab contoh. Betul sebenarnya. Memang betul. Jawapan dia contoh ataupun aktiviti bersukan. Yes, terbaik. Bagi thumbs up, bagi thumbs up, bagi good, bagi good, bagi good, bagi good. Ya, betul. Jadi para pelajar kena ingat apabila dapat bahan, macam soalan sekarang ni, dia tak bagi secara jelas fokus tersebut tahu. Okey, jadi awak kena tengok bahan tersebut apakah fokusnya. Cuba awak fikirkan. Okey, dapat menyihatkan tubuh badan tu fokus dia apa? Okey, menggalakkan anak-anak bersukan tu fokus dia apa? Okey, bermain badminton tu fokus dia apa? Jadi itulah cara yang betul kalau soalan tersebut tidak diberikan sebarang fokus. Tengok dalam bahan tersebut mesti ada. Okey. Setelah kita ada bahan tu, okay, kita ada maklumat, kita salurkan. Salurkan maksudnya kita masuk dalam pendahuluan, isi, huraian, contoh ataupun penutup. Maksudnya maklumat tadi, ya, daripada bahan tadi, kita boleh masukkan dalam mana-mana bahagian ini. Okey. Kita kena tahu karangan ada 3 perkara, 3 komponen kan, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey, jadi maklumat daripada bahan tadi yang kita tengok tadi ada 3 bahan tu, maklumat daripada bahan tersebut kita kena ambil masukkan dalam pendahuluan, isi, penutup, huraian ataupun contoh, tertakluk pada kreativiti pelajar. Mungkin ada pelajar nak tanya, bahan mana yang kita nak ambil? Mungkin bahan satu ke cikgu, bahan dua ke cikgu, bahan ketiga ke cikgu, kita nak ambil daripada mana? Dan kalau kita ambil tu, kita nak letak di mana? Okey, bahan satu contohlah, bahan satu tu nak letak dekat pendahuluan ke, letak dekat penutup ke, letak kat isi ke, huraian ke, kita nak letak dekat mana cikgu? Saya tak tahu. Jadi jawapannya apa? Jawapannya terpulanglah dek, ikut suka hati. Ikutlah suka hati. Contoh pelajar ni, bahan satu masuk dekat pendahuluan. Bahan dua masuk dekat isi. Pelajar lain, bahan tiga dekat pendahuluan. Okey, bahan satu dekat isi. Terpulanglah. Yang penting awak kena sentuh semua bahan. Bahan tu ada 3. Setiap bahan tu awak kena sentuh lah. Ambil satu maklumat, satu maklumat, satu maklumat. Asalkan awak ambil semua bahan itu sudah memadai. Jangan abaikan mana-mana bahan. Okey, paling tidak ambil sikit sudah. Tak ada masalah. Tak perlu ambil semua sebab kita ada patah perkataan 150 sampai 200. Jangan ambil semua maklumat. Okey, bukan semua maklumat. Ambil 1-2 saja daripada setiap bahan, masukkan dalam pelbagai komponen karangan ikut suka hati, ikut selera. Okey. Cubalah bantu Cikgu Eza. Apakah bahagian yang sesuai untuk maklumat di bawah? Kita tahu bahan satu tadi faedah. Kita nak masuk dekat mana? Pendahuluan ke, isi ke, contoh ke, penutup ke apa? Bahan dua tu langkah nak masuk dekat mana? Isi ke, penutup. Bahan tiga tu aktiviti nak masuk dekat mana? Penutup ke, pendahuluan ke? Cuba jawab sekarang. Katakanlah awak nak
Menulis karangan ni, okey, bahan 3 tu nak letak mana? Bahan 1 tu nak letak mana? Bahan 2 tu nak letak mana? Nak salurkan di mana? Supaya kita ada rangka atau jawapan yang tersusun. Nah, yang cantik, yang sentuh semua bahan. Cuba jawab sikit, cuba jawab sikit. Bahan 1 nak letak dekat mana? Okey, bahan 3 nak letak dekat mana? Isi ke, pendahuluan ke, penutup ke? Cuba komen sekarang. Okey, jadi bahan 1 tu faedah kan, kebaikan atau manfaat. Jadi sebenarnya bahan 1 ni sesuai untuk masuk dalam bahagian isi. Okey, jadi bahan 1 tu sesuai untuk bahagian isi. Seterusnya yang kedua, bahan 2 tu langkah kan. Jadi sesuai untuk masuk bahagian isi juga sebenarnya. Boleh juga bahagian isi. Ini cadangan saja, ini cadangan saja. Manakala yang bahan 3 tu kan contoh, kita boleh letak dalam pendahuluan ataupun contoh sendiri. Maksudnya isi tu kan biasa kita tulis isi, huraian contoh kan. Jadi yang bahan 3 tu kita boleh masuk dalam bahagian contoh. Ataupun kalau nak masuk bahagian lain pun boleh seperti bahagian pendahuluan. Jadi inilah cara kita salurkan maklumat. Kita dapat bahan, kita tengok fokus bahan tersebut apa, pilih maklumat yang sesuai. Macam sekarang ni memang maklumat tu dia dah bagi, tak ada masalah. Okey, kita ambil saja maklumat tersebut, kita letaklah di mana-mana yang sesuai. Kalau pelajar rasa sesuai dekat pendahuluan, teruskan. Kalau pelajar rasa sesuai dekat isi, teruskan. Yang penting ambil maklumat tersebut, jangan abaikan ya. Okey. Baik, inilah dia hasilnya. Jadi macam Cikgu Eza katakan tadi, untuk contoh aktiviti tu Cikgu Eza ambil daripada bahan 3 dan Cikgu Eza masukkan dalam pendahuluan. Okey, faedah bersukan pula dia daripada bahan 1, Cikgu Eza masukkan dalam isi, sama juga langkah, tapi langkah bahan 2, Cikgu Eza masukkan dalam bahagian isi juga. Inilah caranya untuk menjawab soalan karangan bahagian A. Inilah cara dia. Okey, baik. Baik, kita pergi kepada kenal pasti fokus. Okey, kita bincangkan terus. Jadi tema dia banjir, bahan 1, ketiadaan hutan, sistem perparitan yang tidak efisien. Jadi sudah pasti kita tahu ini ialah punca. Apakah punca banjir? Itu fokus dia. Kemudian banjir kilat memusnahkan harta benda, banjir kilat meragut nyawa. Apakah fokusnya yang ini? Ini langkah lah. Apa ni? Kesan. Okey, minta maaf ini kesan Minta maaf ni bukan langkah kesan. Okey, memusnahkan harta benda ni kesan Kesan di sini ada kesilapan di sini. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Jadi bahan 2 ini ialah kesan. Okey, jadi kita dah tahu bahan 1 tu punca, bahan 2 tu kesan. Okey. Jadi di manakah bahan-bahan ini perlu kita letakkan? Jadi mungkin bahan 1 ni kita masuk dalam bahagian isi dan bahan 2 ni pun rasanya sesuai untuk isi. Mungkin boleh untuk pendahuluan, mungkin boleh juga untuk penutup. Tertakluk pada kreativiti para pelajar. Ini hanya contoh semata-mata. Okey. Jadi bahan 1 tu punca mungkin boleh letak dekat isi dan bahan 2 pun boleh juga letak kat isi. Ataupun ikutlah kreativiti para pelajar. Okey, macam ni punca tu, kawasan hutan semakin kurang tu punca daripada bahan 1, Cikgu Eza masukkan dalam bahagian isi. Manakala kesan juga ialah bahan 2, kesan, bahan 2, Cikgu Eza masukkan dalam bahagian isi juga. Okey? Baiklah, kita pergi kepada bijak bahasa. Kita nak rehat seketika. Okey, sebelum kita rehat, betul-betul rehat, kita pergi kepada bijak bahasa, aspek ejaan. Okey, ejaan ini ada pelbagai perkara lah. Contohnya huruf besar, tanda sempang, jarak dan sebagainya. Okey, contoh yang kita boleh lihat email. Okey, email ejaan yang betul ialah yang warna merah tersebut. Okey, dia ada tanda sempang. Kerana E ni perlu dibunyikan E. Kalau ejaannya warna biru, sebutannya ML. Sebutannya ML. Jadi bukan ML, sebutannya email, maka kita kena ada sempang di situ. Okey, soalan seterusnya ialah jawaban atau jawapan. Cikgu Eza juga banyak menerima soalan ini Yang sepatutnya ialah yang warna biru. Yang warna biru tu lebih tepat. Okey, kerana ejaannya kata dasarnya ialah jawab. Yang ini, kata dasarnya ialah jawab. Kita hanya tambah imbuhan AN dekat belakang dia, maka dia akan jadi jawaban. Sama juga dengan pakai, kita tambah AN, dia akan jadi pakaian. Sama juga dengan makan, kita tambah AN, imbuhan akhiran. Nama dia ni imbuhan akhiran, dia akan jadi makanan. Okey, jadi jawapannya ialah jawaban. Itu yang lebih tepat. Namun penggunaan jawapan dengan huruf P tidak ada masalah kerana orang Melayu sudah biasa menyebut dengan perkataan seperti ini. JAWAPAN. Ini sudah biasa disebut, sudah lazim disebut. Maka penggunaan dua-dua tidak ada masalah. Yang atas betul, yang bawah pun betul. Tetapi disebabkan ini bahasa Melayu, disebabkan ada isu tata bahasa, lebih baik kita gunakan yang tepatlah, iaitu yang warna biru.
Baiklah, kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Hi and Assalamualaikum everyone. It's me Tina Amir from the Tina Amir YouTube channel, teaching Malay using the English language as a medium. I'm going to share how English has helped in my career pathway. And this session is brought to you with Maxis E-Class. People who never knew the existence of my channel, this is the channel that has helped countless people to learn the Malay language all around the globe. Let me share my side of the story. I was born and raised in a small place in the East Coast. Terengganu is a place where if you the origin, people will judge you if you speak standard Malay, not to mention English even a little bit. You are seen as someone who is not proud of your root. So, did I speak standard Malay or English back then? Of course not. That's the reason why my people find it hard to communicate in standard Malay and English. It was a time also we, as students, had particular specific ambitions, and we often say things like, this subject is not important, that subject is not important, because we wanted to be in that particular field which won't require that subject at all. But luckily, I wanted to be a doctor, so I knew I had to score all subjects by hook or by crook, whether I like it or not. In the community I live in back then, some people underestimated you because you study. It was seen as not cool. Why you even read books? Some people insult you, so you stop what you're doing. Was it hurt to be ashamed publicly? Yes. Did I stop? No. At 18, I scored 10 A's SPM and got into med school. At that time, I thought being a doctor was everything. It was I by the parents after all. And years passed and I knew this was not for me, but I pushed myself not to disappoint anyone. However, it cost me my mental health and certain situations occurred. And long story short, I was forced to leave everything behind. Without thinking of options, what else other than medicine, as I was always the forcing me type. I was stuck badly with no qualifications and not knowing what to do in life. But I am thankful for the time when I was younger that I didn't give up even though the environment was not that supportive. That's how I managed to set up a YouTube channel teaching Malay using English language as a medium, which gained worldwide views. So from there, I managed to rebuild my life again. Of course, in the beginning, it was full of flaws, but there's always room for improvement. I have basics and improve myself from time to time. And now, thinking of switching career, English language saved me again. Take home message is, maybe what we think now is that some subjects we're studying are unimportant because of our career goals. Please remember that nobody guarantees us tomorrow. Sometimes things change, sometimes we change, so we must adapt. And the subject that we think is not important maybe can save our future. So do your best for your SPM, especially English, because you never know what future holds. I guess that's all from me. Thank you so much. Bye. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada malam ini. Okey, boleh kita teruskan? Adakah semua masih bersemangat untuk teruskan kelas pada malam ini? Cuba komen sikit. Okey tak okey?
Boleh ke? Boleh ke kita teruskan? Bagi like sikit banyak-banyak. Bagi love. Love tu cantik di warna merah kan? Okay. Yeah, baguslah. Okay, ada banyak love ni. Saya suka tengok cantik kan? Baiklah, kita teruskan pada malam ini dengan teknik untuk menulis karangan. Tadi teknik menjawab kan? Sekarang teknik menulis lah. Okay, sebenarnya lebih kurang saja. Untuk teknik menjawab tadi, cara untuk kita jawab lah. Mula-mula kita dapat kertas soalan. Jangan terkotor-kotor, jangan gugup, jangan gagap, jangan terpeling on semua, jangan sabar. Ada cara je nak jawab soalan baik-baik, sabar, bertenang. Jangan risau sangat, okay? Awak ada arahan, awak baca arahan. Okay, awak ada bahan, awak baca bahan tersebut. Cari fokus bahan tersebut, cari maklumat yang sesuai, salurkan dalam pendahuluan isi penutup, tulis karangan dan buat semakan. Okay, sekarang kita pergi kepada cara untuk menulis karangan lah. Okay, untuk menulis karangan, mula-mula sekali para pelajar kena tahu, jangan terus tamak, terus gelojo, dapat soalan terus jawab. Nanti masa dekat Dewan Peperiksaan, awak tengok kawan awak dapat kertas soalan, dia terus jawab. Okey, jangan ikut orang, ikut diri sendiri, ikut kemampuan diri sendiri. Okey, tak perlu dengki dengan orang, tak perlu tengok orang buat, kita pun nak buat juga benda yang sama. Kita ada kertas kita, dia ada kertas dia. Okey, oleh itu, kebanyakan pelajar menurut pengalaman Cikgu Eza, jarang menulis rangka karangan sebelum menulis karangan. Okey, sebenarnya salah ini kesilapan ini selalu dibawa oleh para pelajar, dapat soalan terus jawab. Sabar, buat rangka karangan dahulu, luangkan masa untuk hasilkan rangka karangan, baru kita tulis bahagian demi bahagian. Tulis pendahuluan, lepas tu tulis isi, lepas tu penutup dan kita semak karangan kita. Jangan tergopoh gapah, ambil masa, ada 1 jam 30 minit. Okey, nak jawab soalan karangan, 1 jam lebih macam tu untuk jawab soalan karangan. Jadi ambil masa, luangkan masa sebaik-baik mungkin. Okey, rangka karangan. Rangka karangan maksudnya catatan ringkas. Kita buat catatan ringkas macam nota sebelum menulis karangan. Ada beberapa tujuan dan faedahnya. Yang pertama, kita nak susun isi kita. Sebab tadi kan ada banyak bahan kan. Sebab tu Cikgu Eza ajar salurkan maklumat. Jadi awak kena tahu di manakah awak nak salurkan maklumat tersebut. Adakah dalam pendahuluan? Adakah dalam isi? Adakah dalam penutup? Kita kena tahu susun cantik-cantik supaya karangan tersebut dia beralun. Dia tak macam mula-mula macam ni, tiba-tiba macam ni, tiba-tiba macam tu. Dia tidak ada jalan yang lurus. Dia bengkang-bengkok sedikit. Jadi kita buat rangka supaya isi kita tersusun. Lepas tu kita dapat elak kekeringan idea. Apabila kita susun karangan isi kita baik-baik, kita akan ada isi, ada masa untuk fikir apa yang kita nak tulis. Jadi kita dapat elakkan risiko kekeringan idea. Kadang-kadang para pelajar yang terus tulis tu, mungkin pada awal-awal dia ada banyak idea. Sampai tengah-tengah dia dah diam. Dia dah blank. Dia dah hitam, dia dah kelam, kelabu, hitam, hijau, segala kan. Dia dah tak tahu nak tulis apa. Kerana pada awal dia bersemangat. Ya. Kerana dia tidak susun isi dia baik-baik. Jadi dia kena ambil masa. Cari balik nak tulis apa ni. Apa aku nak tulis ni? Apa yang nak letak dekat sini? Sudah membuang masa di situlah. Jadi itulah sebabnya kena buat rangka karangan. Yang ketiga, menjaga masa. Apabila kita luangkan masa sedikit untuk buat rangka karangan, kita dah tahu dah apa yang kita nak tulis. Jadi kita tahu kita ikut susunan saja dan kita akan elak risiko kekeringan idea itulah. Kalau kita ada masalah kekeringan idea, itu yang akan menjejaskan markah kita. Ada pelajar Cikgu Eza dia ambil masa berjam-jam nak fikir isi, tetapi bahagian lain dia tak buat lagi. Dia masih lagi tertinggal dalam bahagian A. Bahagian B dia tak buat. Contoh macam itulah keadaannya. Jadi kita tak nak risiko ataupun situasi tersebut berlaku. Kita nak elakkan risiko seperti itu. Kita buatlah rangka karangan dalam 2 minit, 3 minit. Tulis isi-isi yang kita nak tulis. Ayat-ayat peribahasa-peribahasa yang kita nak letak supaya kita ada satu panduan khusus. Panduan umum. Ataupun panduan am lah maksudnya. Yang cantik untuk kita menulis karangan. Okey, kaedah yang Cikgu Eza nak kongsikan pada malam ini adalah kaedah TAFE, iaitu T itu tema, kemudian F itu format, kemudian F itu fokus dan juga I itu isi lah. Jadi semasa membaca soalan, tengoklah tema dia apa, tengok format dia apa, tengok fokus dia apa dan cuba senaraikan isi-isi yang kita dapat. Okey, daripada situ kita boleh terus tulis karangan selepas kita dapat TAFE ni. Okey. Contohnya soalan huraikan pendapat anda tentang sukan. Jadi yang pertama ni kita akan buat TAFE dululah. Okey, jadi tema dia sukan. Okay, F yang pertama format tiada lah. Dia tak cakap format dia apa kan. Jadi format tiada. Kalau dia kata email, email lah. Okay, fokus dia ikut bahan. Jadi bahan satu ni fokus dia tadi kita dah bincang faedah.
Okey, bahan 2 tu langkah, bahan 3 tu contoh. Okey, dan isi tu dia dah bagi dalam bahan tersebut lah. Kalau dia dalam pantun, awak kena carilah isi dalam pantun. Kalau dia bagi artikel, cari dalam artikel tersebut. Ikut pada bahan yang dinyatakan. Setelah kita ada tafsir, kita akan buat pendahuluan, iaitu bahagian pertama dalam karangan kita. Okey, pendahuluan ni para pelajar kena ingat dia bersifat umum. Okey, tidak ada isi langsung. Jangan ada isi dalam pendahuluan kita lah, tak boleh. Gunakan formula THS. Apa dia? Tema, huraian tema dan juga ayat soalan. Okey, contoh tadi kan soalan tentang sukan tadi kan. Jadi tema kita kan sukan kan. Okey, huraian tema tu kita boleh ambil daripada bahan kita. Tak semestinya kita masuk sebagai isi, tidak semestinya. Boleh je sebagai huraian tema, sebagai contoh, sebagai penutup, terpulang. Okey. Jadi yang ketiga kena ada ayat soalan. Lihat contoh yang Cikgu Eza sediakan ini. Sukan sangat popular dalam kalangan masyarakat. Ini tema warna biru tu kan. Yang kedua kita tulis huraian, kita kembangkan lagi. Okey, warna hijau tu. Aktiviti ini boleh dilakukan oleh semua peringkat umur. Contoh aktiviti sukan ialah bersenam, bermain badminton dan berenang. Terdapat banyak faedah bersukan. Warna merah tu ialah ayat soalan lah. Mesti ada perkataan faedah sebab para pelajar ni dia nak tulis isi faedah. Jadi akhir sekali dalam pendahuluan tu kena ada perkataan faedah. Okey, isi pula. Isi ni boleh jadi ada 2, boleh jadi ada 3, boleh jadi ada 5. Pengalaman Cikgu Eza masa SPM dulu, Cikgu Eza punya karangan, Cikgu Eza guna isi 5 isi. Okay. Guru kepada Cikgu Eza ajar 5 isi. Jadi sekarang ni ikut format lah, ikut soalan. Untuk bahagian A cukup sekadar 2 kerana kita ada patah perkataan 150 kan. Jadi kita tak boleh lebih sangat lah, sampai 200 saja cukup. Okay, jangan lebih sangat. Jadi formula yang Cikgu Eza kongsikan ialah formula I-SUP. Apa dia? I itu dinamakan sebagai isi kita sendirilah. Kemudian S tu sokongan. Okay, U tu ungkapan menarik dan P tu ialah penegasan. Okay, sokongan tersebut sebenarnya terdiri daripada huraian, contoh ataupun kesan. Jadi para pelajar boleh pilih. Mungkin sokongan para pelajar ialah huraian. Mungkin sokongan nak jadi contoh. Mungkin kesan. Mungkin huraian dengan kesan. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Okay, contoh. Tema sukan tadi kan. Jadi isi kita ialah dapat menyihatkan tubuh badan. Ni bahan 1 punya. Okey, sokongan kita. Kenapa sukan ni boleh menyihatkan tubuh badan? Sebab dia dapat membakar lemak. Bila kita sihat, kita akan elak penyakit. Ya, jadi kita tak mudah dijangkiti penyakit. Apa ungkapan menarik peribahasa yang sesuai? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Penegasan maksudnya kita ulang kembali isi itu dalam ayat yang berbezalah. Kita lihat hasilnya. Faedah bersukan ialah individu dapat menyihatkan badan. Aktiviti seperti jogging dapat membakar lemak. Kesannya, individu menjadi lebih sihat dan tidak mudah mendapat penyakit seperti kata peribahasa mencegah lebih baik daripada mengubati. Jelaslah bahawa individu yang bersukan akan menjadi sihat. Ini warna biru tu dia ada ayat isi dia, hijau tu dia punya sokongan dia, ada kesan di situ termasuklah dalam sokongan, ada ungkapan menarik peribahasa dan ada penegasan yang warna merah jambu. Ikut susunan seperti ini. Kan lengkap tu, kan jelas tu, kan panjang tu. Yang terakhir ialah penutup di bahagian akhir. Tidak ada isi. Okey, awak hanya perlu letakkan pandangan, cadangan dan harapan. Dia umum sahajalah, sama macam pendahuluan. Okey, awak boleh gunakan formula TCH. Apa tu? Tema, cadangan dan harapan. Okey, kita cuba lihat hasilnya. Penutup kita guna TCH. Jadi tema kita ialah sukan. Cadangan, mungkin kita boleh bagi cadangan, sebarang cadangan lah. Contohnya ibu bapa bersenam dengan anak-anak. Bawa sekali anak-anak bersenam. Okey, apakah harapan dia? Agar anak-anak ni dia tahu sejak kecil ayah dia, mak ayah dia ajar dia bersenam. Nanti dewasa pun ataupun sampai dewasa dia akan sentiasa nak bersenam. Okay, sebab dia dipupuk dari kecil memang lagi suka bersenam. Jadi sampai dewasa pun dia akan jaga kesihatan, dia akan sentiasa bersenam. Okey, apa hasilnya? Warna biru tu mestilah ayat tema. Tema kita sukan kan? Jadi kena ada perkataan sukan dalam penutup kita. Lihat ayat warna biru tu, kesimpulannya sukan mendatangkan 1001 manfaat kepada pelakunya. Malah aktiviti sukan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa. Oleh itu, dekat sini sudah masuk cadangan.
ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke taman pada hujung minggu dan bersukan bersama-sama. Dengan itu, sampai yang warna merah ni sudah masuk harapan agar dengan itu anak-anak akan sentiasa bersukan untuk menjaga kesihatan mereka. Ini caranya. Nak tulis pendahuluan, isi penutup, ada caranya, ada step by step kata orang putih. Step by step gitu. Okey, kan lengkap tu, semua ada, tema ada, cadangan ada, harapan ada. Macam ni lah baru karangan cemerlang. Okey, bila pemeriksa baca, pemeriksa akan huyo kebabumnya karangan ni. Wow, karangan ni hebat, mantap, mantap. Barulah awak layak dapat markah cemerlang 26 sampai 30. Macam tu caranya menulis karangan. Ikut peringkat-peringkat dia, ikut langkah demi langkah dia. Okey, supaya isi kita, idea kita semua tersusun cantik. Begitu. Boleh tak? Okey, sampai penutup ni boleh ke tak boleh ke? Semua dah tutup mata dah, tidur meninggalkan Cikgu Eza seorang-seorang membebel kat sini. Okey, Cikgu Eza menerima love-love banyak ni. Terima kasih kerana telah memberikan love yang banyak kepada Cikgu Eza. Bagi semangat. Okey, bagus. Boleh. Wow, ada banyak H. Boleh, dia kata. Okey, lagi-lagi. Bagi love lagi. Yes, terima kasih. Terima kasih atas sokongan anda semua. I love you. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Sedikit saja lagi. Okey. Ada tak soalan nak tanya? Itu je sebenarnya kan. Bahagian sikit tu sebenarnya. Ada tak soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Nak diajukan? Okey, Cikgu Eza buka sesi Q&A. Q&A. Ada tak soalan nak tanya? Okey, ada pelajar tanya bahagian B macam mana? Bahagian B cikgu lain. Okey, bahagian B cikgu lain. Okey, untuk minggu ini, minggu lagi satu juga, kita ada sesi Bahasa Melayu. Sebelum Cikgu Eza bersuara sekarang ini, ada sesi sejarah. Jadi, para pelajar boleh lihatlah dalam Maxis e-class ni, cari video sejarah. Ada. Okey, macam ni jugalah sebab kita guna template yang sama. Jadi, Cikgu Sejarah dia ada dia punya bahagian. Cikgu BM, macam Cikgu Eza sekarang, bahagian A ada bahagian Cikgu Eza. Bahagian B pun ada cikgu lain. Nanti ada matematik, ada sains. Jangan lupa ikuti kelas ni. Percuma saja untuk anda semua, free, ilmu free. Cikgu-cikgu anda semua ni bersemangat untuk berkongsi ilmu kepada anda semua. Alright, okay, ada lagi soalan nak tanya tak? Ada lagi soalan nak tanya? Okay, jadi kita dah bincangkan karangan bahagian A. Teknik-teknik tadi tolong gunakan supaya anda boleh menulis karangan yang cemerlang. Okay, seandainya tidak ada soalan, okey, Cikgu Eza nak bagi pesanan khidmat masyarakat. Pesanan kepada anda semua, lengkapkan kerja rumah. Okey, kepada yang sudah mendaftarkan diri melalui Telegram tu, okey, sepatutnya anda ada portal Maxis. Dekat situ anda boleh akseslah, dapatkan bahan Cikgu Eza. Okey, seperti ini. Nanti anda carilah dekat situ, anda lihat dekat portal Maxis tersebut bahan Cikgu Eza yang ini. Okey. Muat turun, cuba buat dahulu, cetak dan buat. Kita akan bincang nanti bersama-sama Cikgu Eza lagi. Sesi kedua, lagi sekali kita akan bincang fokus yang ini sajalah, yang bahan ini, melalui Telegram, iaitu pada hari Jumaat ini, pukul 8.30 malam. Sama saja macam sekarang ni, cuma kita tak guna Zoom, kita guna Telegram. Bukan hari Sabtu, hari Jumaat, 8.30 malam. Kalau nak berbincang dengan Cikgu Eza di situ, kita boleh berbincang lebih lanjut, lebih jelas dalam Telegram live tersebut nanti. Okey, tak kenal maka tak cinta, bak kata peribahasa Melayu. Jadi sebelum Cikgu Eza mengakhiri sesi bersama Cikgu Eza pada malam ini, apa kata mainlah, pakat-pakat follow Cikgu Eza dekat Instagram, Fusa Plus, English Perts dan Maths lah. Kalau nak tengok Cikgu Eza bersilat mengajar mathematics, boleh ikut Cikgu Eza dekat Maths Lab. Dekat Telegram ada Bank Ilmu BM. Jadi para pelajar yang nak tengok Telegram live tu, boleh ikuti Telegram Cikgu Eza Bank Ilmu BM ni. Cikgu Eza akan bagi maklumat lah tentang kelas Telegram live tersebut. Dan juga YouTube. YouTube pun ada. YouTube pun ada. Ikuti Cikgu Eza. Kacak tak Cikgu Eza ni? Dengan bersampinnya, dengan tanjak ni kan, masa hari raya ni kan. Tak kenal maka tak cinta. Jangan lupa ikuti Cikgu Eza dalam semua media sosial ini. Akhir kata, Cikgu Eza ucapkan terima kasih kepada pihak Maxis atas undangan ini kerana mengundang saya sebagai penceramah untuk sesi Bahasa Melayu ini. Terima kasih juga kepada anak-anak pelajar sekalian kerana menghadiri kelas bersama Cikgu Eza. Cikgu Eza amat menghargainya sangat-sangat. Kita jumpa lagi pada masa akan datang untuk sesi Telegram live bersama-sama. Jangan lupa lengkapkan kerja rumah tadi. Kalau tak buat siap. Akhir kata, nak nyanyi sikit boleh lah.
Kalau ada sumur di ladang, izinkan hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Hai. Hai semua. Terima kasih untuk cikgu atas semua ilmu yang dikongsikan dan juga kepada semua pelajar atas penyertaan dan perhatian anda dalam tutorial ini. Sebelum anda keluar, sila imbas QR code atau klik pautan yang ada di dalam link dan isikan borang kehadiran serta borang maklum balas untuk menunjukkan kehadiran anda dan berpeluang memenangi sesi tuition pilihan subjek anda bersama Tutors in Action. Kita telah pun sampai ke sesi penghujung tutorial secara langsung ini. Ingat, kita akan mengadakan satu sesi Telegram Live pada hari Sabtu jam 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi untuk membincangkan latihan yang diberikan untuk hari ini. Sesi tutorial langsung ini akan dijalankan sehingga bulan Januari. So, jumpa nanti. Sekian saja sesi untuk hari ini. Bagi pihak Mesis Ikhlas, kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar SPM. Teruskan berusaha keras. Terima kasih semua dan selamat berehat.